santapan jiwa. Banyak pengajaran yang kita terima, jadi pedoman di hari muka. Hormat menghormati haruslah ada, tanamkan semangat sayang negara. Warisan bangsa jangan dilupa, banyakkan doa aman Malaysia. Sahabat-sahabat janganlah masa muka, bergurau sendak ahai kita gembira. Sahabat-sahabat janganlah masa muka, bergurau sendak ahai kita gembira. Sahabat-sahabat, 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 sahabat kita. Wah, baru hilang dahaga saya. Banyak betul Nenek minum air. Memanglah saya memang dahaga betul. Hari ni panaslah semut. Nenek tahu tak? Kak Unta boleh berjalan di padang pasir untuk berhari-hari tanpa minum walau setitik pun. Oh, iya ke? Bila kita boleh tengok rancangan unta ni, ah? Hari ini rancangannya. Iyalah kawan-kawan, dalam episod ini ada banyak segmen-segmen yang menarik dan pasti kawan-kawan akan suka. Dalam segmen mengenal sahabat minggu ini, kawan-kawan akan mengenal sifat, bentuk dan asal-usul unta. Lagu unta pun menarik juga tahu. Tak sabar nak tengok rakan-rakan kita menyanyi dan menari. Dalam segmen cerita peribahasa, kita ada wayang boneka. Peribahasa kali ini ialah malu bertanya sesat jalan. Maksudnya semut, sahabat kalau tak tahu sesuatu dan malu bertanya akan mengalami kerugian. Tetapi dalam cerita ini, anak unta suka bertanya pada ibunya. Akhirnya dia faham apa kelebihan kejadian mereka. Betul, Nenek. Segmen tahukah anda? Kawan-kawan kita akan menceritakan kajian mereka mengenai perkara unik tentang unta. Segmen kerap tangan sains berkonsep sahabat, ini saya suka. Menggunakan bahan-bahan kitar semula, kita boleh buat kerap tangan unta dari sarung kaki. Bagus. Semua segmen menarik. Betul. Sekarang, mari kita saksikan unta, sahabat kita. Betul. Mari. Terima kasih Nyek-Nyek dan Semut. Kenal kami? Kamilah unta. Unta adalah spesies haiwan yang berbonggol satu atau berbonggol dua yang hidup di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur hidup kami adalah antara 30 hingga 50 tahun. Yang menjadikan kami makhluk hidup istimewa adalah struktur tubuh yang memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan kami bertahan hidup berhari-hari tanpa air dan makanan dan mampu mengangkut beban ratusan kilogram selama beberapa hari. Ada banyak hal yang membuat kami mampu beradaptasi. Antaranya adalah bonggol kami yang menyimpan lemak yang pada suatu saat boleh diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada bonggol kami boleh diubah menjadi 1 gram air. Hebat kan? Lihat bulu badan kami yang tebal ini. Ia terdiri dari rambut yang tebal dan kusut. Ia tidak hanya melindungi tubuh kami dari keadaan cuaca sejuk maupun panas, tetapi juga mengurangi kehilangan air dari tubuh. Kami juga mampu bertahan dari dahaga
kerana terdapatnya mekanisme yang memungkinkan kami mengawal suhu tubuh dalam iklim panas yang terik pada siang hari dan cuaca sejuk pada malam hari di padang pasir. Jika kami jumpa air, kami boleh minum sehingga 30 liter, iaitu sekitar sepertiga dari berat badan kami. Dalam waktu kurang dari 10 minit. Dan jika kami sangat lapar, kami boleh makan pokok berduri. Kawan tahu tak? Kami memiliki bibir yang sangat tebal dan kuat dan tak mudah tercala. Nyam nyam nyam, sedapnya tumbuhan berduri ni. Kami memiliki 2 lapisan bulu mata. Bulu mata ini saling kait seperti perangkap dan melindungi mata kami dari ribut pasir yang kuat. Selain itu, bulu di hidung dapat menapis abuk dan pasir sehingga tak dapat masuk. Lihatlah lutut kami yang mempunyai lapisan kulit sekeras dan setebal tanduk. Ini melindungi lutut dari luka akibat permukaan tanah yang sangat panas. Kaki kami pula mempunyai telapak yang luas dan menggelembung. Selain itu, kulit tebal di bawah telapak kaki merupakan perlindungan terhadap pasir yang membakar. Jika kawan-kawan ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai kami, datanglah melawat ke perpustakaan atau pergilah ke Zoo Negara. Kawan kita di padang pasir, bonggol di belakang menyimpan air, jadi tunggangan berhari-hari. Kakinya kuat, pantas berlari. Kawan kita di padang pasir, bonggol di belakang menyimpan air, jadi tunggangan berhari-hari. Kakinya kuat, pantas berlari. Bagus betul lagu tadi tu. Seronok saya dengar. Baiklah kawan-kawan, cerita kali ini adalah cerita tentang ibu unta menasihati anak unta. Anak unta ni banyak bertanya. Tak apalah, kita saksikanlah ceritanya. Maka tersebutlah cerita tentang ibu unta dan anak unta. Anak unta dan ibu unta melihat burung-burung di satu petang yang nyaman di bawah sebatang pokok kurma dan layu yang agak-agak tidak berapa sihat. Berehatlah 2 ekor unta, ibu dan anak kecilnya telah selesai makan.
Mak, kenapa jari kaki saya ni besar-besar begini? Itu untuk membantu kita memijak pasir dan mengimbangi badan semasa berjalan beratus-ratus batu di padang pasir. Oh, macam tu. Mak, kenapa bulu mata saya panjang-panjang? Bulu mata itu membantu menghalang pasir dari masuk ke dalam mata kita semasa di padang pasir. Oh, macam tu. Barulah saya faham. Tak lama lepas tu si anak unta bertanya lagi kepada ibu unta. Ap. Mak, kenapa kat belakang badan saya ni ada bonggol besar? Bonggol tu boleh menyimpan air untuk masa yang lama, supaya kita boleh bertahan, tak perlu minum berhari-hari di padang pasir. Oh, hebat juga kita ni, Mak. Ada jari kaki besar untuk jalan di padang pasir, bulu mata panjang supaya pasir tak masuk mata, ada bonggol untuk simpan air. Tapi kan, Mak, apa lagi, hai anak, oi? Mak, mengapa Tuhan tidak menjadikan kita boleh hidup di kawasan sejuk? Di sini panaslah. Wahai anakku, Allah telah menjadikan setiap hidupan dengan sifat-sifat yang paling sesuai dengan habitat mereka. Seperti tidak ada penguin di padang pasir, memandangkan ciri-ciri yang ada pada seekor penguin tidak sesuai untuk keadaan di padang pasir. Penguin akan mati serta-merta di padang pasir. Begitu juga unta tidak dapat hidup di kutub. Allah menjadikan setiap sesuatu tepat pada tempatnya. Begitulah cerita antara ibu unta dan anak unta yang memang sudah ketentuannya begitu, yang hidup di padang pasir. Jadi semua pada sahabat-sahabat kita dan kawan-kawan kita hendaklah bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Sekianlah saja cerita ibu unta dan anak unta. Kawan-kawan, untuk itu marilah kita bersama Nyut dan Tak untuk mengkaji keunikan unta. Apa sahabat kita minggu ini? Nama sahabat kita minggu ini adalah Sahabat kita ni hidup di padang pasir kan? Ya. Kalau kita di padang pasir, tentu kita tak boleh hidup kan tak? Panas. Baiklah, kita tengok info sahabat kita, sang unta. Silakan. Tahukah kawan-kawan, unta bakterian adalah satu-satunya mamalia darat di bumi yang dapat minum air bergaram. Unta memiliki 3 kelopak mata untuk menghalang habuk pasir dari masuk ke dalam mata. Zirafah dan tikus boleh bertahan hidup lebih lama tanpa air daripada unta. Unta boleh kehilangan sehingga 30% berat tubuhnya kerana berpeluh, tetapi tetap berjalan melintasi padang pasir. Bonggol unta menyimpan lemak khusus yang bila diperlukan boleh diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Akan tetapi, manusia akan mati sekiranya 12% dari tubuh badannya hilang dalam bentuk peluh. Ini lagi bagus. Susu unta mempunyai 2 kali kandungan khasiat dari susu lembu. Wah. Walau mampu memakan 30 hingga 50 kilogram makanan dalam sehari, dalam kondisi yang keras,
unta mampu bertahan hidup hingga sebulan hanya dengan 2 kilogram rumput sehari. Kita dah habis lah. Iyalah, kita dah Moga habis info lah. kita ni dapat menjadi pelajaran bagi kawan-kawan kita di rumah. Betul. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum. 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 Apa khabar kawan-kawan semua? Pasti hari ini hari yang menggembirakan kawan-kawan semua kan? Okey, pada hari ini Farah akan membuat satu craft tangan unta. Bahan-bahannya ialah beberapa cawan styrofoam, kertas warna, gunting, gam, stapler. Okey, mula-mula kita menggunakan cawan styrofoam. Okey, cawan styrofoam digunakan untuk bonggolnya. Kegunaan bonggol ni untuk unta menyimpan air yang sangat banyak supaya unta boleh berjalan berpuluh-puluh kilometer dalam sehari. Inilah dia bonggol. Sekarang kita akan membuat bahagian kakinya. Bahagian kakinya kita memerlukan kaki yang panjang. Okey, kita kena lukis kakinya biar tinggi sedikit. Sebab unta berjalan di atas padang pasir. Inilah hasilnya. Inilah rupanya. Okey, sekarang kita akan menggunting. Okey, kawan-kawan kena gunting pelan-pelan mengikut garisan yang telah dilukiskan. Kaki tumit unta bawahnya lebar daripada atas kerana dia senang untuk berjalan. Guntingkan bagi sama. Okey, colourkan, warnakan di bahagian dalam tumitnya. Lagi sebelah. Inilah hasil kaki unta. Okey, sekarang selesai pun kakinya, kita akan membuat bahagian mata. Okey, kawan-kawan, mata unta kita potongkan bulat. Okey, seperti yang Farah sudah buat. Macam ni. Sekarang kita akan menggamburkan ke semua barang-barang yang telah kita sediakan. Mulanya sarung kaki. Bahagian ditumitnya kawan-kawan kena letak dekat atas dan sarungkan ke dalam tangan. So, unta ni dia ada separuh je. Kedua, letakkan bonggolnya yang kita potong tadi di tengah-tengah tumit dan ambil cellophane tape. Tampalkan kuat-kuat satu bonggol. Kedua, kita tampalkan kakinya di bawah sini. Dan sebelah lagi di sebelah sini. Akhir sekali matanya di sini dan di sini. Dah siap pun unta yang kita buat sama-sama tadi kawan-kawan. Mudah saja buat dia. Kalau Farah boleh buat, kawan-kawan pasti boleh buat. Farah ucapkan selamat mencuba. Senanglah nak buat kerap tangan unta ni. Buat mulut, tampal-tampal mata. Dah jadi. Memang tak susah. Senang aja. Semut-semut, boleh tak Nenek tanya sesuatu? Boleh. Kenapa rokok tu bahaya? Sebab rokok boleh menyebabkan berbagai-bagai penyakit seperti kanser, lemah jantung, sesak nafas.
dah macam-macam penyakit lagi lah. Semut, semalam kan saya nampak budak-budak sekolah rendah hisap rokok di belakang tempat saya ni. Baunya busuk. Macam nak muntah, nyek-nyek semut. Betul lah. Tapi kan semua tak faham lah kenapa budak-budak dalam usia yang masih muda dah mula mengisap rokok. Semut, saya rasakan mereka ni cuma nak merasa aja. Mula-mula merasa, lepas tu selesa. Lepas tu tersiksa. Yelah semut, tak baik kan, kesian ibu bapa mereka yang kena tipu oleh anak mereka hanya untuk membeli rokok kan? Jadi kawan-kawan semua, jauhi rokok. Ada pantun mengenai hal ini. Duduk berkumpul tepi angsana. Wah. Anak dara menjemur getah. Rokok perosak anak bangsa. Jauhi rokok, jauhi dadah. Memang betul seronok nyek-nyek dengar semut berbantun. Baiklah kawan-kawan, kita dah pun berada di hujung rancangan. Semoga kita berjumpa di hari dan waktu yang sama. Jumpa lagi. Lihat dan dengar hai ini cerita, moga menjadi santapan jiwa. Banyak pengajaran yang kita terima, jadi pedoman di hari muka. Hormat menghormati haruslah ada, tanamkan semangat sayang negara. Warisan bangsa jangan dilupakan.